Ini alasan Kit Siang cuba elak debat dengan Najib. Pejuang mahu rampas semua kerusi bersatu. Sah, Rafizi berjaya rebut jawatan Timbalan Presiden. Pengecut, Najib panas dengan alasan Kit Siang elak debat. Rafizi menang, petanda Anwar bakal tumbang. Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang secara muktamad menyatakan dia tidak akan berdebat dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu menjadikan kleptokrasi sebagai alasan untuk tidak bersemuka dengan Najib sambil menambah ahli Parlimen pekan itu perlu menghilangkan diri selepas memalukan negara. Tambah Kit Siang, beliau terpaksa mengecewakan Najib untuk tidak berdebat kerana telah bersara daripada politik kompetitif. Saya telah menarik diri daripada politik sebegitu, tetapi lebih penting lagi, saya tidak akan berdebat dengan Najib Razak kerana perkara terbaik yang boleh beliau lakukan jika beliau benar-benar cintakan Malaysia ialah hilang dari kancah politik Malaysia selepas kehinaan dan kedurhakaan yang dibawanya kepada negara dengan menjadikan Malaysia sebagai kleptokrasi pada tahun-tahun beliau menjadi Perdana Menteri. Dia hanya membawa lebih banyak kehinaan dan kedurhakaan kepada Malaysia dengan mendakwa bahawa dia berbangga dengan kleptokrasi Malaysia di dunia, katanya. Kit Siang juga berkata beliau tidak mahu berdebat dengan Najib kerana tidak mahu memberikan sebarang platform kepada bekas Perdana Menteri itu yang hanya akan meningkatkan kredibiliti dan kepercayaan Najib bahawa tidak ada salahnya untuk menjadikan Malaysia sebuah kleptokrasi. Beliau berkata demikian dalam ucapan pada majlis makan malam penghargaan persaraan anjuran Badan Perhubungan Parlimen DAP Bukit Mertajam dan dikongsi di blognya. Najib sebelum ini telah beberapa kali mencabar Kit Siang untuk berdebat selepas veteran politik DAP itu didakwa mengaitkannya dengan pelbagai isu dengan terkini melibatkan pilihan raya Filipina dan kekecewaan di Sri Lanka. Menurut ahli parlimen pekan itu, beliau hairan apabila Kit Siang yang mengumumkan bersara daripada politik terus membuat hasutan. Kononnya dah bersara, tapi tiap-tiap hari ratib Najib, Malaysia bakal gagal dan menghasut atau menipu rakyat. Pilihan raya di Filipina pun dia mahu kaitkan dengan saya. Sekiranya bukan bersara, mahu debat. Hari itu saya debat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam bahasa Malaysia, tapi bagi uncle, saya tawar untuk debat kamu dalam bahasa Inggeris. Banyak yang saya nak tanya hang, seperti kenapa kamu meroyan lebih 10 tahun tentang kematian Teo Beng Hock yang jatuh bangunan. Tapi kamu sepatah haram tidak pernah sebut tentang kematian mengejut saksi utama kes Terowong yang juga jatuh bangunan sebulan sebelum mendiang dijadualkan memberi keterangan dalam mahkamah, kata Najib seperti yang dilaporkan media. Parti Pejuang Tanah Air mengesahkan akan mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi pada pilihan raya umum ke-15 akan datang meskipun pengerusi partinya memaklumkan telah menarik diri daripada bertanding. Presidennya Mukris Mahathir berkata Pejuang juga akan mempertahankan semua kerusi yang dimenangi mereka atas tiket bersatu pada PRU ke-14 lalu. Bagaimanapun kata Mukris, pihaknya masih mengenal pasti calon-calon yang layak bagi bertanding kerusi berkenaan. Tentu Pejuang akan pertahankan kerusi Parlimen Langkawi. Kami akan pertahankan semua kerusi-kerusi yang telah dimenangi atas tiket bersatu sebelum ini dan yang belum dimenangi. Soal calon pula belum dinilai. Kita tunggu dan lihat, tegas Mukris kepada pemberita selepas sesi perjumpaan wakil dan waris penduduk kampung Sungai Baru. Bagaimanapun Mukris berkata, mengambil kira keputusan pilihan raya negeri Johor Mac lalu, Pejuang akan mengukur baju di badan sendiri terlebih dahulu. Selepas kejadian di PRN Johor, kami memang sangat-sangat fahamlah yang kita kena ukur baju di badan sendiri. Kekuatan kita macam mana, daripada segi keahlian, daripada segi jentera, daripada segi calon yang terbaik serta kesesuaian untuk kita bertanding di satu-satu kawasan. Jadi semua itu sedang dipertimbangkan dan daripada segi jumlahnya belum kita tetapkan lagi, tapi yakinlah ia akan jadi satu jumlah yang kita rasa setimpal dan sesuai dengan sebuah parti seperti kami ini, katanya. Mengulas soal kerjasama dengan parti lain, Mukris berkata Pejuang sentiasa terbuka dan bersedia untuk menjalinkan kerjasama dengan siapa sahaja. Kita bersedia untuk bekerjasama dengan sesiapa sahaja dan tak semestinya parti politik, ia termasuk NGO sebenarnya, asalkan mereka juga berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kami, iaitu mesti bebas daripada kleptokrasi, salah guna kuasa dan sebagainya, katanya. Mukris berkata pihaknya juga telah berjumpa dengan beberapa parti dalam soal kerjasama terbabit. Saya akui bahawa kita di sebalik tabir memang berjumpa dengan banyak parti, baik kerajaan maupun pembangkang dan yang bukan kedua-duanya. Parti yang sebelum ini tak bertanding pun kita adakan pertemuan dan kita cuba cari di mana titik persamaan yang mana kita boleh bersama menghadapi PRU, katanya.
Rafizi Ramli menang jawatan timbalan Presiden PKR apabila menewaskan pencabarnya Saifuddin Nasution Ismail berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dikeluarkan jawatan kuasa pemilihan pusat parti itu. Saifuddin menang di Perlis dan Sabah, manakala Rafizi menang di negeri-negeri selebihnya termasuk Selangor. Setakat berita ini ditulis, Rafizi memperoleh 67,895 undi berbanding Saifuddin yang meraih 48,797 undi. Perbezaan sebanyak 19,098 undi itu dikira besar dan jumlah undi di Sarawak sendiri tidak cukup untuk mengubah keputusan yang berpihak kepada Rafizi. Jumlah itu tidak mengambil kira undi ragu sebanyak 5,147 yang dikemukakan kepada Rafizi dan 3,896 yang dikemukakan kepada Saifuddin. Undi ragu adalah undi yang memerlukan pengesahan lanjut daripada jawatan kuasa pemilihan pusat PKR sebelum ia boleh disahkan dan ditambah kepada jumlah undi. Bagaimanapun bilangan tersebut juga tidak mencukupi untuk mengubah keputusan berkenaan. Rafizi yang tewas di Selangor pada pemilihan parti itu pada 2008 berjaya menguasai negeri berkenaan. Selangor merupakan negeri yang mempunyai jumlah ahli PKR tertinggi yang berdaftar sebagai pengundi dalam parti itu. Di Selangor, Rafizi menang dengan memperoleh 25,449 undi berbanding Saifuddin yang memperolehi 22,101 undi. Walaupun bekas Setiausaha Agung PKR itu bersama dengan Kem Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri. Di Sabah, Saifuddin menang sebanyak 8,585 undi berbanding Rafizi yang mendapat 6,814 undi. Saifuddin juga menang di Perlis apabila mendapat 760 undi berbanding Rafizi yang meraih 593 undi. Di Negeri Sembilan, Rafizi memperolehi 5,522 undi berbanding Saifuddin yang mendapat 2,559 undi. Manakala di Melaka, Rafizi mengenepikan pencabarnya itu dengan 2,427 undi berbanding 1,464 undi diperolehi Saifuddin. Di Johor, Rafizi mendapat 3,967 undi berbanding Saifuddin yang memperolehi 1,117 undi. Rafizi turut menang di Kelantan dan Kedah dengan memperolehi 3,107 undi dan 4,847 undi berbanding Saifuddin yang memperoleh 2,107 undi dan 2,724 undi di dua negeri berkenaan. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, Labuan dan Kuala Lumpur pula, Rafizi mendapat 2,908 undi berbanding Saifuddin yang menerima 1,437 undi. Pertandingan di Pulau Pinang pula menyaksikan persaingan sengit dengan Rafizi mendapat 2,926 undi berbanding Saifuddin yang memperoleh 2,708 undi. Bagi perebutan 4 jawatan naib presiden pula, Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri menang dengan memperoleh 43,050 undi, diikuti Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad 28,071 undi, Ahli Parlimen Tanjung Malim Chang Lih Kang 27,118 undi dan Menteri Besar Negeri Sembilan Amiruddin Harun 26,291 undi. Amiruddin mendapat sokongan padu daripada pengundi PKR di Selangor walaupun pernah berada dalam kes Azmin Ali yang kemudian meninggalkan PKR untuk menyertai Bersatu. Sebanyak 26,373 daripada 43,050 undi yang diperolehi Amiruddin adalah dari Selangor yang memberinya peluang besar untuk memenangi jawatan naib presiden. Amiruddin dilihat bersama dengan Kem Saifuddin, manakala Nik Nazmi, Chang dan Amiruddin dilihat menyokong Kem Rafizi. Pemilihan PKR kali ini menyaksikan beberapa kejutan apabila beberapa muka lama tewas. Di Melaka, Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya Syamsul Iskandar Muhammad Akin memperoleh 379 undi dan tewas kepada Muhammad Rafi Ibrahim yang mendapat 488 undi bagi jawatan ketua cabang. Di Kedah, Ahli Parlimen Sungai Petani Johari Abdul 464 undi kalah kepada Oizi Min 567 undi dalam pertandingan berebut ketua cabang. Di Kuala Lumpur, pemimpin lama dalam PKR Tian Chua 306 undi ditewaskan oleh Ahli Parlimen Batu P. Prabhakaran 517 undi. Di Perak, bekas Ahli Parlimen Lumut Muhammad Imran Abdul Hamid 281 undi tewas kepada Abdul Razak Nazri 409 undi. Di Johor, Ahli Parlimen Sekijang Natra Ismail 93 undi tewas kepada Yong Tau 318 undi. Sementara itu, muka baru dalam PKR Mazli Malik dijangka menang sebagai ketua cabang PKR Simpang Renggam. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang sebagai pengecut selepas membuat keputusan muktamad untuk tidak berdebat dengannya. Menurut Najib, Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu telah menolak jemputannya untuk berdebat pada tahun 2019 atas alasan perdebatan itu akan mencetuskan isu perkauman. Tambah Najib, alasan terbaru Kit Siang untuk tidak berdebat dengannya akan memberi platform kepada beliau untuk menonjol dan menaikkan kredibiliti. Ahli Parlimen pekan itu secara sinis berkata, mungkin Kit Siang akan menerima pelawaan jika perbahasan diadakan dalam bahasa Mandarin. Ini kerana pelawaannya berdebat dalam bahasa Inggeris sebelum ini telah ditolak. Pengecut, berani fitnah dan tipu selama berpuluh tahun, tapi kecut bila dicabar. Lalu dia panggil saya kleptokrat.
tapi dia terus lupa kes rasuah banglo dan terowong anak dia. Saya offer debat dalam bahasa Inggeris dengan dia pun dia kecut. Takkan nak saya debat dalam bahasa Mandarin pula? Tanya Najib. Serentak itu, Najib mengulangi 6 soalan yang perlu dijawab oleh Kit Siang. Soalan berkenaan telah dikemukakan sejak 2 minggu lalu. Kenapa kamu meroyan lebih 10 tahun tentang kematian Teo Beng Hock yang jatuh bangunan, tapi kamu sepatah haram tidak pernah sebut tentang kematian mengejut? Saksi utama kes terowong yang juga jatuh bangunan sebulan sebelum mendiang dijadualkan memberi keterangan dalam mahkamah. Kenapa kamu sekian lama nak tuduh dan kaitkan saya dengan pembunuhan beberapa orang, tetapi selepas PRU14, kamu pula kata kamu tak pernah tuduh saya? Kenapa kamu kata Malaysia bakal bankrupt atau gagal sejak 60 tahun lalu? Dari permulaan karier politik sehingga kononnya kamu bersara, tetapi Malaysia belum bankrupt atau gagal lagi? Tanya Najib. Soalan lain termasuk mengapa Kit Siang membuat kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada pilihan raya umum ke-14 selepas berpuluh tahun menuduh bekas Perdana Menteri itu sebagai korup. Saya tak pernah didakwa mencuri atau merompak atau ambil rasuah, tetapi bawa akta amla sebab saya tak gunakan wang tersebut untuk kegunaan peribadi. Sangat berbeza dengan anak kamu yang benar-benar didakwa, minta atau ambil rasuah dan penyelewengan harta bawah kanun kesiksaan. Jadi, kenapa kamu gelar saya kleptokrat tetapi tak tuduh anakmu sebagai kleptokrat? Mana pendrive? Tanya Najib. Kit Siang memuktamadkan pendiriannya untuk tidak akan melayan tuntutan Najib untuk berdebat. Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu menjadikan kleptokrasi sebagai alasan untuk tidak bersemuka dengan Najib sambil menambah ahli Parlimen pekan itu perlu menghilangkan diri selepas memalukan negara. Beliau juga tidak mahu berdebat dengan Najib kerana tidak mahu memberikan sebarang platform kepada bekas Perdana Menteri itu yang hanya akan meningkatkan kredibiliti dan kepercayaan Najib bahawa tidak ada salahnya untuk menjadikan Malaysia sebuah kleptokrasi. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zarkashi secara sinis menyindir kemenangan tidak rasmi Rafizi Ramli sebagai timbalan Presiden PKR sambil menyifatkan kemenangan itu sebagai mengejutkan Puan dan adalah penolakan terhadap Anwar Ibrahim yang menang tanpa persaingan bagi jawatan Presiden Parti. Ia juga tekanan kepada Anwar supaya besar awal, pengaruh Anwar merosot luar dan dalam. Majoriti ahli PKR memberi isyarat Anwar bukan lagi poster boy atau calon Perdana Menteri yang boleh diharap. Apatah lagi, ramai pemimpin pro Anwar tewas di peringkat cabang, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Berdasarkan keputusan tidak rasmi yang dikeluarkan jawatan kuasa pemilihan pusat parti itu, Rafizi menewaskan pencabarnya, Saifuddin Nasution Ismail yang juga adalah Setiausaha Agung PKR. Dalam hantarannya, Puan yang juga adalah Speaker Dun Johor terus memuji kewibawaan dan kesetiaan Saifuddin sebagai pemimpin. Saifuddin ada substance, tetapi kesetiaan pada parti ketika susah dan senang tidak dapat membantunya untuk menang. Putar ala macam Rafizi lebih diterima. Gandengan baru Anwar Rafizi mengekalkan PKR sebagai parti retorik. Kedua-dua pakar persepsi. Mereka berdua memang sebati, katanya. Sebagai rekod, Puan adalah Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas JASA yang dilantik pada Mac 2015. Namun dia meletakkan jawatan secara mengejut pada April 2018 selepas tidak dinamakan sebagai calon Barisan Nasional dalam pilihan raya umum. JASA adalah agensi kerajaan yang bersifat rahsia berakar umbi sejak 1960-an ketika ia dikenali sebagai cawangan Hal Ehwal Khas atau CHEK di bawah Jabatan Perkhidmatan Penerangan yang kemudiannya dikenali sebagai Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Pada dasarnya, JASA bertindak sebagai cabang propaganda untuk UMNO sehinggalah Kerajaan Barisan Nasional ditumbangkan pada 2018. Berdasarkan senarai jawatan kerajaan 2019, JASA mempunyai 229 kaki tangan sepenuh masa di seluruh negara sebelum dibubarkan pada Januari 2020. Bagaimanapun susulan langkah syaratan pada Februari 2020, jabatan itu kemudiannya dihidupkan semula tetapi ditukar nama sebagai Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM dengan peranan dan fungsi berbeza. Keputusan yang dikemas kini melalui laman sesawang pemilihan PKR 2022 menyaksikan Rafizi yang sebelum ini merupakan naib presiden yang dilantik memperoleh sebanyak 68,451 undi berbanding Saifuddin dengan 48,223 undi.